Perkataan redha, kita tahu kisah ni. Kita tahu, kita baca, kita dengar banyak kali mana-mana penceramah pun sebut. Ingat tak macam mana perjuangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdakwah di Taif? Ingat lagi ke tidak? Subhanallah, masya-Allah, hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apabila Nabi berdakwah di Taif ni, Nabi berdakwah di Taif, Nabi kan sedih ya. Bila Nabi sedih, bayangkan ya, bapa saudara Nabi meninggal dunia. Siapa nama bapa saudara Nabi? Murid-murid sekalian, Abu Talib ya. Abu Talib, bapa saudara Nabi, meninggal dunia. Tak lama selepas tu siapa pula meninggal dunia? Isteri tercinta Nabi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia, wafat. Khadijah wafat. Nabi bawa hati yang lara ni. Nabi bawa hati yang sedih ni. Semua ni berlaku sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi bawa hati yang sedih ni, nak ubat luka di hati. Nabi sedih, tapi Nabi nak rawat hati Nabi. Nabi buat apa? Nabi berdakwah kepada penduduk Taif. Bila Nabi berdakwah kepada penduduk Taif ni, mereka terima ke mereka tak terima? Mereka tak terima. Dahlah mereka tak terima dakwah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mereka memerintahkan anak-anak muda berdiri berbaris di kanan jalan dan di kiri jalan, dan di tangan mereka tu ada apa? Ada batu. Anak-anak muda dekat Taif ni, dahlah mereka tak nak terima dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka suruh anak-anak muda ni duduk belah kanan jalan, duduk belah kiri jalan, pegang batu. Bila Nabi lalu sahaja, mereka buat apa? Astaghfirullahalazim. Nabi nak ajak buat baik. Nabi nak ajak buat baik. Tapi apa yang berlaku? Anak-anak muda ini tadi melontar Nabi dengan batu. Tak ada orang tolong Nabi ke? Ada. Nabi bersama dengan Zaid. Zaid buat apa? Setiap kali cubaan melontar batu ke tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid akan halang. Orang nak baling batu, Zaid halang. Tapi bila Zaid halang, apa yang berlaku? Zaid juga luka dan cedera, dan lebih teruk lagi daripada luka yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hebat kan? Kalau kita, orang nak baling batu dekat kita, kita ada kawan baik kita, berdua, kita lari ke kita cover kawan kita? Manalah kita nak cover, tak rela ya. Nyamuk gigit pun dah bising dah. Ini ya Allah, astaghfirullahalazim ya. Zaid menghalang, tapi bila Zaid menghalang, batu tetap kena di tubuh badan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi ajak buat baik, tapi orang baling batu dekat Nabi sampai tubuh badan Nabi berdarah. Dalam riwayat mengatakan, astaghfirullahalazim, dalam riwayat mengatakan sampai kasut yang Nabi pakai itu ya Allah berkocak dengan darah. Sampai kasut yang Nabi pakai itu berkocak dengan darah. Dan dengan darah yang masih mengalir ni, dengan darah yang masih mengalir ni di tubuh badan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tiba-tiba turun malaikat yang menjaga bukit bukau. Turun dua malaikat yang menjaga bukit bukau. Bila turun dua malaikat yang menjaga bukit bukau ni, malaikat pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kata, "Ya Rasulullah, angkatlah tanganmu. Berdoalah engkau kepada Allah, kerana doamu mustajab. Allah dengar, Allah perkenan. Minta dekat Allah supaya Allah izinkan kami ni, malaikat ni, angkat batu-batu yang ada kat bukit ni, kami hempak kepada mereka ya Rasulullah. Sebab kami tak sanggup melihat mereka buat begitu kepada engkau ya Rasulullah. Kami tak sanggup melihat luka dan darah di tubuh badanmu." Nabi nak ke Nabi tak nak? Nabi tak nak. Bukan yang tu yang Nabi minta. Bila malaikat bagi tahu dekat Nabi, izinkan malaikat ni angkat batu hempak mereka, Nabi kata tak perlu. Nabi buat apa? Nabi angkat tangan juga. Nabi doa. Tapi doa Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kaumku ya Allah, kerana mereka ni tak faham. Mereka tak faham ya Allah. Mereka jahil ya Allah. Mereka tak faham ya Allah. Sebab tu mereka buat macam tu. Dan dengan darah yang masih mengalir di tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang Ustazah nak sebut perkataan redha ni,
Nabi sandar dekat pokok. Nabi sandar dekat pokok ni, darah masih ada ni. Darah masih ada ni. Zaid pun luka berdarah, Nabi pun luka dan berdarah. Dengan darah yang masih ada kat tubuh badan Nabi sampai berkocak kasut Nabi dengan darah ni tadi, ialah kena baling banyak batu ya. Takkan tak luka, takkan tak berdarah. Nabi sandar dekat pokok. Nabi mengadu dengan Allah. Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, kemana lagi engkau nak hantar aku ya Allah? Mana lagi engkau nak hantar aku selepas ni? Ketika aku berada di Taif ini, orang baling batu kepada aku dan mereka tak nak terima dakwahku. Maksudnya Nabi kena keluar daripada Taif. Kemana lagi engkau nak hantar aku ya Allah? Adakah ke kawasan ataupun tempat yang lebih dekat daripada ini dan aku akan disakiti lagi? Ataupun engkau akan hantar aku ke tempat yang jauh daripada sini dan aku perlu menempuh perjalanan yang jauh dan aku disakiti lagi? Kemana lagi ya Allah? Nabi mengadu dengan Allah, mana lagi Allah nak hantar ni? Mana lagi Allah nak hantar ke tempat yang dekat daripada sini ke ataupun jauh daripada sini? Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hantarlah ke mana sahaja, sama ada dekat ataupun jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan perkataan ini, ana radin. Ana radin. Apa maksudnya? Saya redha. Kalau kita hayati perjuangan Nabi, sudah pasti air mata kita akan menitis. Nabi kena macam-macam. Kemana lagi engkau nak hantar aku ya Allah? Ke tempat yang dekat ke tempat yang jauh ke? Aku akan disakiti lagi ya Allah. Hantarlah ke mana sahaja. Ana radin. Aku redha ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepada aku. Ana radin. Aku redha ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepada aku. Berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Nabi tu, Nabi kata Nabi tak nak malaikat angkat batu-batu tadi tu dekat bukit hempak mereka yang buat dekat Nabi. Nabi kata, aku nak dan aku mendoakan agar setiap orang daripada penduduk Taif ini nanti, zuriat keturunan mereka, tak kiralah tua, muda, besar, kecil, anak ke, anak muda ke, anak kecil ke, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua beriman ke tidak? Subhanallah, semua beriman. Malah ada package pula kalau kita teringin nak pergi dekat Taif, sebab daripada banyak-banyak tempat tu, Taif tu macam sejuk sikit. Pernah pergi Taif ke tidak? Bila kita pergi tu jangan kita fikir nak sejuk saja. Kita fikir ya Allah, ya, di situlah perjuangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sayang kat kita.